Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada siri yang ke-108. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kita dengan usia yang panjang, ya. Iaitu mari kita manfaatkan usia yang Allah telah rezekikan kepada kita ini dengan perkara-perkara yang makruf dan menjauhi perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, iaitu segala puji hanya berhak milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan selawat juga salam terlimpahkan untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang mengikuti baginda sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita sambung lagi dengan apa yang telah kita bincangkan semalam, iaitu mengenai sunnah tarkiyah, ya. Sunnah yang mana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan, tidak melakukannya, sekalipun terdapat dorongan untuk melakukannya atau tiada yang menghalangi baginda daripada melakukannya, dan kebimbangan ianya akan diwajibkan juga tiada, ya. Jadi hari ini kita sambung lagi yang mana berdasarkan daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-157, apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu dia Muhammad menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik, sehingga jika Rasulullah meninggalkan suruhan terhadap sesuatu urusan agama, ini adalah sunnah tarkiyah, bererti ianya sememangnya tidak baik, ya. Tidak baik di dalam agama kita. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah berfirman, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan risalahnya. Ya, surah Al-Maidah ayat 67. Sehingga jika Rasulullah meninggalkan anjuran maupun pengamalan terhadap sesuatu urusan agama, bererti ia sememangnya bukan risalah agama yang Allah turunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umat, ya. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, tidak ada tertinggal apa-apa yang dapat mendekatkan ke syurga dan menjauhkan daripada neraka, melainkan sungguh aku telah jelaskan kepada kalian. Ini merupakan hadis sahih yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir, yang dinilai sahih oleh Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Al-Sahihah, ya. Justru jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu urusan agama padahal dorongan ada dan kebimbangan ia diwajibkan tiada, bererti urusan agama itu sememangnya bukan satu kebaikan yang dapat mendekatkan seseorang itu ke syurga Allah, ya. Namun ada juga yang berhujah bahawa memandangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk dalam pelbagai urusan dakwah, contohnya baginda sibuk pergi berperang, berjumpa delegasi asing dan menguruskan umat Islam, baginda tidak berkesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Sebab itulah baginda meninggalkannya, bukan kerana ia patut ditinggalkan, tetapi kerana tidak berkesempatan. Ini adalah hujah-hujah yang dibawa oleh mereka-mereka yang tetap ingin melakukan sesuatu, padahal perkara itu sebagaimana yang telah kita bincangkan semalam, ya, telah kita bincangkan 3 kategori itu yang mana Rasulullah meninggalkannya, namun mereka-mereka ini ingin melaksanakannya juga dengan memberi alasan bahawa Rasulullah meninggalkan itu semua hanya kerana baginda tidak berkesempatan, baginda sibuk dengan segala urusan peperangan, urusan menguruskan dakwah dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah suatu hujah yang dangkal sebenarnya, yang mereka hanya menjadikan itu sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan mereka tersebut, ya. Jadi hujah ini kita jawab bahawa jikalau benar Rasulullah tidak berkesempatan, baginda ada pilihan. Terutamanya pertama, baginda boleh saja melakukannya secara sekali-sekala, atau kedua, baginda boleh saja menganjurkan para sahabat untuk melakukannya. Namun memandangkan baginda tidak pernah melakukannya seumur hidup maupun menganjurkan para sahabat untuk melakukannya, maka ia sebenarnya dimaksudkan untuk ditinggalkan, ya, iaitu sunnah tarkiyah.
Selain itu, hujah tidak berkesempatan yang dijadikan hujah oleh mereka-mereka ini adalah satu bentuk berburuk sangka kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia menunjukkan bahawa baginda tidak ada pengurusan masa yang bagus, ya, dari segi time management skill, ya. Seolahnya baginda gagal menguruskan masa dengan baik sekali, ya. Orang yang mencintai sunnah dan membenci bid'ah tidak sekali-kali akan mengeluarkan hujah, iaitu baginda tidak berkesempatan. Selain itu, hujah tidak berkesempatan juga merupakan tuduhan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuai daripada menjalankan tugas, ya. Tuduhan ini telah pun kita terangkan kesalahannya dalam pelajaran apakah Rasulullah cuai menjalankan tugas dalam siri 107, ya. Semalam kita telah pun membincangkannya, ya. Seterusnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu urusan agama baik dari segi dalam bentuk akidah, ibadah, hukum atau fiqh, padahal dorongan yang ada dan kebimbangan ia diwajibkan tiada, lalu orang selepas kewafatan baginda melakukan urusan agama tersebut, menjadilah ia sesuatu yang baharu. Apa yang baru itu masuk ke dalam sabda baginda, seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara yang baru dalam agama. Setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan berada dalam neraka. Yang mana ini merupakan hadis sahih, sebahagian daripada hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sahih sunan An-Nasa'i, ya, iaitu dalam bab solat dan bab cara berkhutbah, ya. Okey. Jadi apa yang dapat kita katakan di sini, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, maka hendaklah kita akur, ya, sami'na wa ata'na dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Sekarang kita pergi kepada kategori yang keempat. Kategori keempat ialah apa yang asalnya dalam urusan dunia lalu kemudian dibawa masuk ke dalam urusan agama. Maka apabila Rasulullah meninggalkan sesuatu urusan dunia daripada memasuki urusan agama, padahal dorongannya ada dan kebimbangan ia akan diwajibkan tiada, bererti yang sunnah ialah tetap meninggalkan urusan dunia itu daripada memasuki urusan agama. Ini termasuk juga dalam pengertian sunnah tarkiyah, ya. Contohnya adalah nyanyian dan alat muzik adalah urusan dunia, sementara berdakwah adalah urusan agama. Terdapatnya dorongan untuk berdakwah secara hikmah dan terbaik berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat yang ke-125. Allah berfirman, berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka jika perlu dengan apa yang lebih baik. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pun sebenarnya sudah ada nyanyian, kan, sudah ada alat muzik dan baginda membenarkannya secara terhad seperti ketika majlis walimah, ya. Walau bagaimanapun Rasulullah meninggalkan nyanyian dan muzik daripada menjadi salah satu cara berdakwah, baik dalam rangka menjemput orang bukan Islam kepada Islam atau memperbaiki keadaan, iaitu islah terhadap orang yang sudah Islam, ya. Ini menunjukkan yang sunnah dalam rangka berdakwah ialah meninggalkan penggunaan nyanyian dan alat muzik, ya. Sebagai tambahan dari saya ialah, ya, saya bagaimana kita dan sahabat seiman di luar sana pun sangat common, lazim sangat kita dapati pada hari ini, ya, yang mana ramai yang menggunakan sarana muzik ini untuk berdakwah. Dengan dakwaan mereka mengatakan dengan muzik ini dapat menarik golongan muda untuk berdakwah, ya. Seperti yang dinamakan dengan lagu-lagu ketuhanan, nasyid dan sebagainya, yang mana ini kadang-kadang sampai bawa masuk ke dalam masjid, ya. Sedangkan ini adalah sunnah tarkiyah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dengan dakwaan muzik dapat menarik minat, menjinakkan hati anak-anak muda untuk kembali kepada agama, apakah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terdapat golongan muda, ya? Pasti terdapatnya golongan muda juga di zaman Rasulullah, tetapi baginda meninggalkan nyanyian dan alat muzik sebagai salah satu cara untuk pendekatan terhadap anak-anak muda tersebut, ya.
Jadi saya kira kita patut dengan begitu berlapang dada, bersungguh-sungguh mencontohi apa saja yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita, sekalipun hanya perasaan kita sahaja ditipu daya oleh iblis yang mana mengatakan apa salahnya, ia kan baik, ya, tidak ada yang baik sekiranya ia tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah sahabatku seiman bahawa bid'ah menyelisihi jalan Allah, ya. Setiap hari kita ni selalu berdoa ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Jadi tentang jalan yang lurus ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-An'am ayat 153, dan bahawa inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah ia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana ia akan mencerai beraikan kalian dari jalannya. Demikianlah yang Allah perintahkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Sehubungan dengan ayat ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan kepada kami satu garisan lalu bersabda, inilah jalan Allah. Kemudian baginda menggariskan beberapa garisan di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya lalu bersabda, inilah jalan-jalan yang pada setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian baginda membacakan ayat yang mana dan bahawa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain kerana ia akan mencerai beraikan kalian dari jalannya. Ini adalah hadis sanadnya Hasan, ya, yang dikeluarkan oleh Ahmad dan dinilai Hasan oleh Syekh Su'aib Al-Arnud dan rakan-rakan dalam semakan mereka ke atas Musnad Ahmad, ya. Jadi apabila seseorang itu mencipta, meyakini atau mengamalkan bid'ah, maka dia sebenarnya melalui satu jalan yang lain dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawa hanya jalan Allah satu-satu jalan, sementara jalan-jalan yang lain itu adalah banyak, tidak terhitung, ya. Oleh kerana itu dalam ayat 153 surah An-Na'am yang telah kita bacakan tadi, Allah menyebut jalanku secara mufrad, iaitu secara singular. Sementara jalan-jalan yang lain secara jamak, plural, ya, menunjukkan jalan-jalan yang lain itu banyak. Mujahid rahimullah menjelaskan maksud ayat dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sebagai bid'ah dan perkara samar-samar, ya. Nah, kita kenali dulu siapakah dia Mujahid rahimahullah ini, ya. Beliau adalah Mujahid bin Jabr, lahir di Mekah pada 21 Hijrah. Sempat berguru dengan beberapa sahabat, khasnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dalam bidang tafsir Al-Quran. Selain itu, beliau juga merupakan seorang perawi hadis dan ahli ilmu di zamannya. Meninggal dunia di Mekah pada tahun 104 Hijrah, ya. Orang yang berhijrah di jalan Allah misalnya, dia berzikir secara perlahan dan merendah diri dengan lafaz-lafaz zikir yang Allah dan Rasulullah ajarkan, ya. Di antara lafaz zikir itu ada yang terbuka untuk dibaca pada bila-bila masa dan ada yang terikat dengan perbuatan atau waktu tertentu. Adapun berzikir di jalan selain Allah, maka ia amatlah pelbagai, ya. Ada yang berzikir secara kuat, ada yang berzikir secara berirama dan ada yang diikuti dengan tarian. Jadi lafaz zikir juga pelbagai yang dibuat-buat sendiri. Ada yang panjang, ada yang pendek, sehingga ada selafaz yang sangat-sangat pendek sehingga mereka hanya berzikir dengan mengucapkan hu 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 sahaja, ya. Jalan Allah itulah jalan yang lurus, sementara jalan-jalan yang lain adalah kesesatan. Oleh kerana itulah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat ini tentang bid'ah, baginda mengaitkannya dengan kesesatan, ya. Oleh itu marilah kita berusaha untuk berada di atas jalan Allah dengan meninggalkan bid'ah.
sama-sama diketahui bahawa doa saja tidak cukup. Ia hendaklah disertai dengan usaha. Maka berdoalah dengan mengatakan, Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya, sebagaimana yang telah kita baca di dalam surah Al-Fatihah, di dalam setiap solat kita. Tidaklah itu semua cukup, ya, melainkan kita sertai dengan usaha untuk kita menjauhi dan meninggalkan bid'ah, ya. Jadi semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua dalam kita mengenali apakah itu bid'ah, dan hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggalkan bid'ah yang mana ianya merupakan suatu kesesatan di dalam agama, dan setiap kesesatan itu berada dalam neraka, ya. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita, dan untuk segmen mencari tahu pada hari ini, usahakan untuk tidak ketinggalan membaca Syahidul Istighfar dalam zikir pagi dan petang kita. Saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.